Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan daripada melakukan perkara yang ditegah oleh Allah. Itu adalah hijrah yang sebenar. Tinggalkan benda yang Allah Ta'ala tak suka, buat apa yang Allah suka. Contoh, bila seseorang tu bergelar yang berhormat wakil rakyat, contoh, kan, apa yang Allah suka? Allah suka adalah bila dia memberi khidmat, memberi bakti kepada masyarakat, tapi dia kena sabar banyak-banyak. Sebab dalam ramai-ramai ni kadang-kadang ada yang kadang-kadang nak mengutuk aja. Semua tak betul. YB, Puan DO, kena ingat, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Itu sebab orang yang teruk kena kutuk ni, tempat duduk dia berbeza dengan tempat duduk orang lain. Macam tu. Termasuklah yang duduk kat sini sama juga. Tapi memang nak puaskan hati semua orang tak boleh. Macam kisah Luqmanul Hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz pengerusi acara yang berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang, Ahli Parlimen P197 Kota Samarahan, yang berusaha Puan Sanuiyah binti Muhammad, Pegawai Pejabat Daerah Asajaya, yang dihormati Ayahanda Temanggung Haji Cik bin Bujang, dan yang dihormati Ayahanda Penghulu Haji Dahlan bin Man, Urusti Program, Jawatankuasa Pengurusan Masjid An-Najah Asajaya, dan seterusnya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Puan tu banyak kali sebab dia ramai. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama pada hari ini, yang mana saya diminta untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Hijrah yang Sebenar. Hijrah yang sebenar. Hijrah ni dari segi bahasanya perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kalau orang Sarawak cakap from one location to another, macam itulah, daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan penghijrahan, kalau kita sebut, kita terus teringat penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Yathrib ataupun Madinah namanya hari ini. Dan Nabi sebut dalam peristiwa hijrah ini pentingnya perkara niat. Betapa penting satu perkara itu, iaitu niat. Contoh datang hari ini, apa niatnya? Ada orang macam-macam niat ni. Ada orang datang, aku nak ikut majlis ilmu. Dia memang datang semua majlis ilmu, termasuk hari ni. Ada orang niatnya datang, dia nak jumpa dengan YB Datuk Hajah kita ni, sebab ada hajat yang nak disempurnakan. Surat dah siap dah nak bagi kat YB Datuk Hajah. Ada tu nak jumpa dengan Puan DO kita, nak minta tolong, ada masalah kat rumah dia tu sikit, minta tolong tengokkan. Ada orang nak jumpa dengan Datuk Temenggung. Ada orang nak tengok Samsul debat depan-depan. Subuh tadi nak duduk depan ni. Kalau tidak tak dapat duduk depan. Kan Imah kan? Nampak besar nama ni, Imah. Dan begitu juga
Ada yang datang sebab nak selfie. Mudah-mudahan dapat. Jangan risau, saya tak ada masalah. Gambar tegak RM50, gambar rebah RM100, masuk dalam tabung masjid. Ya. Macam-macam. Tapi disebutkan dalam hadis tentang niat ini daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah akan menuju kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha yusibuha aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kan? Jadi siapa yang niatkan Allah Rasul, dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau niat dia kerana dunia atau kerana wanita, maka manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Faham tak? Faham tak? Maka sekianlah ceramah pada hari ini. Bukan susah sangat. Dia kalau dah faham tak payahlah ceramah lagi kan. Tapi kalau kita tengok dalam perbuatan itu, niat itu diambil kira sebelum perbuatan. Tapi Maha Suci Allah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita pun tahu Allah tak kira dosa kita selagi mana kita tak buat. Tapi kalau benda baik, niat aja dah dapat pahala dah. Belum buat lagi tapi niat dia baru dah kira dah kan. Jadi aku ingat aku nak pergilah ceramah Samsul Debat tu, dia kata, oh dekat dengan rumah kita ni, dia pun kata. Dia pun datang, dia datang rupanya ceramah tu semalam. Tak dapat dengar tapi pahala kira tak? Kira dah, sebab niat dia baik, dia memang nak dengar ceramah. Nampak tak? Tapi kalau buat dosa, aku nak tampar lah dia tu, contoh kan, aku geram, aku nampak aku nak tampar dia, tapi tak dikira dosa lagi selagi mana belum buat. Ya, macam tadi kan, aku tak puas hati lah dengan dia tu, contoh kan, tak puas hati dengan dia, mengumpat tu dah buat dah. Mengumpat satu perbuatan yang tak ada niat, terus buat aja. Macam tadi kan, ramai yang mengumpat saya tadi, saya maafkan dah. Masa saya lalu tadi saya dengar aja, orang perempuan ni mengumpat bukan ngerti perlahan, kuat, tingginya Samsul Debat mengumpat tadi. Berapa ramai tadi cakap tadi, buka aja mas, dalam TV nampak tua, kurang hajar betul. Tapi saya maafkan juga, saya maafkan, tak ada masalah. Jadi apakah hijrah yang sebenar? Penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah bukan satu benda yang senang. Nabi kena tinggal ke kampung halamannya. Tapi itu hijrah tak? Hijrah. Tapi soalan ni, apa hijrah sebenar untuk kita hari ni? Sebab Nabi kata dah tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah, tak ada lagi. No more hijrah after that. Oh, cakap orang putih depan YB, cakap orang putih sikit. Tapi yang ada kata Nabi adalah niat dan jihad. Tu kita cerita niat tadi. Niat tu susah, nak buat apa kita niatkan lagi susah. Alhamdulillah hari ni ada orang dia niat nak dengar ceramah hari ni dan dia berjaya berjuang dapat datang. Bukan senang. Yang datang ni ramai tak? Ramai tak? Ramai. Yang tak datang lagi ramai. Macam tu ayat dia. Jadi maknanya orang yang terpilih aja datang ni. Alhamdulillah. Kan macam si percaya. Dapat sikit-sikit kan Ustaz? Ustaz dia ajar saya sikit-sikit kan si percaya kan. Samsul Debat Kelakar Sarawak kan. Jadi dapat tengok depan-depan. Jadi mana yang menganga tu tutup mulut sikit, jangan macam
daripada tadi tu. Sabar kan, saya puas mengawal perasaan kan. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan definisi menarik tentang hijrah. Hijrah bukan sekadar perpindahan secara fizikal semata-mata, tapi perubahan jiwa ke arah yang lebih baik, menjauhkan diri daripada perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan daripada melakukan perkara yang ditegah oleh Allah. Itu adalah hijrah yang sebenar. Tinggalkan benda yang Allah Ta'ala tak suka, buat apa yang Allah suka. Contoh kan, bila seseorang tu bergelar yang berhormat wakil rakyat, contoh kan, apa yang Allah suka? Allah suka adalah bila dia memberi khidmat, memberi bakti kepada masyarakat, tapi dia kena sabar banyak-banyak. Sebab dalam ramai-ramai ni kadang-kadang ada yang kadang-kadang nak mengutuk aja. Semua tak betul. YB, Puan Dio, kena ingat, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Itu sebab orang yang teruk kena kutuk ni, tempat duduk dia berbeza dengan tempat duduk orang lain. Macam tu. Termasuklah yang duduk kat sini sama juga. Kan? Tapi memang nak puaskan hati semua orang tak boleh. Macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dengan anaknya tarik kaldai. Orang kampung terkata, dah ada kaldai tak nak naik, naiklah. Ayahnya naik, anaknya tarik. Apa punya bapak? Kampung lain pula cakap, sedap-sedap duduk atas, kesian budak tu tarik kaldai tu. Sudahnya bapaknya turun, anak naik. Wang ajarnya anak, kau sedap duduk atas, bapak kau tarik. Sudahnya dua-dua naik kaldai tu, kesian menyeksa binatang. Sampai 2 orang naik kaldai tu, tak terdaya dah kaldai tu. Sudahnya kaldai naik dia, lagi gila. Didukungnya kaldai tu, dipikulnya. Apalah, kan patut orang naik kaldai. Sudahnya sampai ke sudah tak boleh nak puaskan hati semua orang. Tapi apa kita boleh buat? Niat kerana Allah, buat yang terbaik. Macam itulah hidup kita ni, macam tu. Tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Apa yang Allah Ta'ala larang? Tengok, yang pertama kita tengok, Abu Lain Samarkandi kata, yang pertama tengok dari segi lisan kita. Mulut kita jangan cakap benda yang tak baik, cakap yang baik-baik. Terutama orang perempuan dengan suami, cakap elok-elok. Nak marah aja. Lambat balik, pergi mana? Baik tak balik, la ilaha illallah. Lain kali jangan balik-balik, la ilaha illallah. Cuba risik pada hati. Macam tu kan? Barulah melur boleh kembali kepada Firdaus. Macam tu kan? Faham? Buat baik, cakap baik-baik, cakap baik-baik, buat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Macam tu. Hidup kita ni kena buat baik, mulut ni yang baik-baik. Daripada menyanyi kan, lebih baiklah kita berzikir. Sekarang ni menyanyi aja kan, melepaskanmu aja tu kan. Curalia kan ustaz kan. Kan iyalah, buat macam syair menyambut Nabi sampai tala'al badru alaina min saniyatil wada. Macam tu sambil senyum je. Telah datang bulan purnama kepada kami. Macam tu, senyum. Ini grup marhaban. Dala'al badara ala nah. Kalau Nabi dengar, Nabi pusing balik, tak jadi datang kan? Ya. Dan mengaji Quran, jangan ngompat-ngompat, jangan cakap benda-benda tak baik.
Ya, itu pertama dari segi lisan. Tapi ustaz, kalau orang tu dia tak cakap, dia tulis je dalam Facebook, dia kutuk DO, dia kutuk semua orang lah, dia kutuknya. Ada orang macam tu, muka bangang je tu. Tapi bila menaib, jadi dia tak cakap ke ustaz. Sebenarnya apa yang kita tulis itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Jangan tulis yang bukan-bukan. Kadang-kadang letak gambar pemimpin ni, letak gambar muka je, tak payah tulis apa-apa. Macam-macam kutuk ni lah, itulah, inilah, macam-macam, kepala bapak semua keluar. Lepas tu masuklah imam komen, cubalah gunakan bahasa yang baik-baik, semoga kita diberkati. Ada komen bah, kau pun sama, tu dah imam pula kena. Tu masalahnya. Jangan macam tu, cakap yang baik-baik. Kedua, mata pandang yang baik-baik. Mata pandang siapa yang baik-baik? Pertama, pandang muka mak ayah, tu muka yang baik-baik. Pandang muka mak dapat pahala, pandang muka ayah dapat pahala. Ustaz, mak ayah dah lama tak ada, macam mana? Tengok kubur dia, ziarah kubur dia. Ustaz jauh, ustaz kuburnya, kirimkan doa. Macam itulah. Yang kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri, dapat pahala. Dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham ya? Pandang bini orang tak dapat pahala. Ya? Pandang bini sendiri. Pandang bini kita. Kan? Jangan pandang bini orang, jangan pandang suami orang. Yang ketiga, pandang Kaabah dapat pahala. Tu sebab orang dulu mana ada dalam TV secara langsung tu susah lah nak tengok. Sekarang senang, buka aja TV pun dapat pahala. Orang dulu beli frame, gantung dekat dinding tu, dia tengok teringat pahala, walaupun hanya gambar kan. Tapi kalau pergi sana lagi besar pahala. Ada satu makcik tu, dia pergi umrah, sampai dekat masjid dia terus balik, dia sampai ke hotel terus pergi masjid, dia tak sabar nak tengok Kaabah. Dia balik menangis, Ustaz, banyak dosa saya Ustaz, banyak betul dosa saya Ustaz. Kenapa makcik? Saya tak nampak Kaabah. Saya kata sabar makcik, ini Madinah ni, memang tak nampak Kaabah kat Madinah makcik. Nanti lagi 4 hari kita pergi Mekah pula tengok Kaabah ya. Oh salah tempat ya, salah. Bantai masuk Masjid Nabawi cari Kaabah, mana nak jumpa. Ya, itulah dia. Jadi yang keempat, pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran, pandang dan baca lagi banyak pahala. Pandang, baca, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham dan buat lagi besar pahala. Apa yang Allah Ta'ala suruh dalam tu kita buat. Okey, itu mata. Ketiga, apa yang Allah Ta'ala larang ni tengok pada apa? Hati-hati dengan hati kita. Hati jangan tamak, Allah tak suka. Hati jangan sombong, Allah tak suka. Untuk makluman semua, saya dulu pernah bergelar legal advisor, pengarah undang-undang, penasihat undang-undang dulu. Tapi sampai masa bersara, pencen, tunjuk kad pesara dapat diskaun 10% kat hotel. Sampai masa pencen ni, dulu ni ayah-ayah, ibu-ibu ada yang kerja hebat-hebat ni, tiba-tiba duduk dekat tiang. Kenapa tu? Pencen. Sampai masa kita akan pencen, sampai masa kita akan bersara, jangan nak sombong-sombong. Jangan sombong dengan kedudukan, jangan sombong dengan harta. Harta hebat banyak macam mana pun tak bawa mati. Kereta besar, rumah besar, sampai masa ada rumah lagi besar daripada itu.
Kereta besar lah, sampai masa ada lagi besar pada tu. Handphone canggih, jangan risau, besok dah ada telefon baru lagi canggih pada tu. Betul tak? Telefon canggih, rakam pakai tangan aja. Penat dia menahannya. Orang lain ada stand, pegang. Lepas tu suruh kawan picitkan tangan dia. Lepas tu kena tahan gelak dulu, takut dia gelak masuk dalam telefon tu. Contoh lah kan, sampai masa ya. Jadi tak usah kita sombong. Dan ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai, hasad, dengki. Saya merayu pada semua, buang perasaan hasad, dengki, sebab itu akan menjatuhkan masyarakat kita sebenarnya. Ia akan memporak-poranda dan memecah belahkan masyarakat. Dengki mendengki tak usah. Nampak kawan berjaya tak puas hati, nampak dia jadi ketua kampung, ketua kaum, marah. Nampak orang ni dapat kereta baru, marah. Orang tu duit sikit, belagak, kata-kata. Tapi kita kena ubah, berhijrah macam mana? Dia pakai kereta baru, ya ke? Seronoknya boleh tumpang. Dia naik pangkat lah, ya ke? Oh, senang nak minta tolong ni. Gembira sama. Dengar dia dapat anak, pada 10 tahun kahwin baru dapat anak, ya ke? Ya Allah, seronoknya. Jom kita pergi tengok baby dia. Kita pun gembira sama. Macam dia seorang beranak. Kak Mek pun boleh beranak juga kan. Bayangkan, tak dengki je, buang. Tu hati. Yang keempat, perut. Apa maksud perut? Adakah perutnya Roy ke tak Roy? Bukan. Maksudnya perut ini adalah pastikan jangan membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Jangan. Nabi pesan cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu kan. Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Biarlah kerja kita ni kerja biasa-biasa, tapi diberkati, tu yang penting. Lepas perut, yang kelima apa? Tangan. Tangan jangan buat benda-benda tak baik, buat benda-benda baik. Contohnya dengan Samsul Debat nak datang, masakkan sikit lauk untuk dia, contoh. Tangan tu buat benda baik. Samsul Debat datang, contohnya kan, belanja dia makan, contoh kan. Tanya imam masjid, "Mam, rasa-rasanya berapa ramai?" Sebab saya ingat saya nak sponsor lah makanan hari ni untuk jemaah yang datang ceramah Samsul Debat ni. Oh, dia kata macam tu. Dia pun tanya imam, "Imam, bajet hari ni berapa program ni? Berapa ramai makan?" Berapa? 400. 400, Mam. Lain kali je lah, tak jadi dia. Sebab ramai, dia kata. Tak apalah, kalau sikit buat cara sikit kan. Kita tak mampu, kita tak mampu bagi banyak, bagi sikit. Tak apalah, saya sedekah tembikai sebiji, belah 400. Nipis tembikai tu. Dah itu kedekut namanya. Jadi maknanya kita elakkan tangan kita buat benda tak baik. Contohnya tiba-tiba imam umumkan, disebabkan kita nak buat sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah di masjid ini, kita umumkan kita akan buat majlis gotong royong sebelum program tu berlangsung. Kita cadang nak buat pada hari Ahad. Ahad lepas lah ni, agak-agak saya lah, Ahad lepas. Jangan risau, yang datang muka yang sama. Orang tu jugalah yang bersihkan, orang tu jugalah yang gotong royong. Yang lain ada yang datang tu pun royong gotong. Royong gotong ni apa? Buat kerja tidak, ambil gambar je lebih. Masuk dalam Facebook, Alhamdulillah
selesai juga gotong royong hari ini. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita. Allahu Akbar. Kerja tak nak buat, ambil gambar je kan. Ya. Tapi masjid ni bagus, saya pujilah. Sebab saya tak boleh tolak pelawaan masjid ni, sebab saya difahamkan masjid ni subuh dia pun macam ni lah ramai. Ada yang terperanjat, ya weh. Ni kan, mudah-mudahan lepas ni ramai macam ni. Jadi kalau ikut perempuan ni, kalau duduk kat atas, separuh kena berdiri ni. Tak muat ni kat atas ni. Sampai ke tangga. Ni saya kira-kira kehadiran hari ni tak kurang 20,000 ni. Melempah sampai keluar. Yang lalu kat jalan tu semua saya kira. Alhamdulillah. Dan begitu juga dia sambung, orang yang berhijrah itu adalah mereka meninggalkan kesalahan dan dosa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi mana kata hijrah yang sebenar, tinggalkan dosa. Jadi tangan ni jangan buat benda-benda yang tak baik. Mencuri selipar di masjid, kesian kawan tu, selipar dah lah baru beli, lepas tu dia pun terpaksa curi selipar orang lain, selipar imam lah tu, kesian imam. Jangan. Kemudian seterusnya, langkah kaki, jangan melangkah ke tempat-tempat yang tak baik, melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Alah, pergi masjid belum tentu baik lah, ayat dia. Pernah dengar tak ayat tu? Pergi masjid belum tentu baik, memang, tapi ada harapan jadi baik. Pergi kelab malam belum tentu lagi tak baik, betul juga, tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi di kelab malam, berhenti isyak, jangan nak bohong. Ada yang dekat sini azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat. Sini ya. Dan begitu juga yang terakhir sekali, bila takut kepada Allah itu terlihat kepada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Maka hijrah bukan sekadar perpindahan berbentuk fizikal, tapi proses peralihan ke arah sesuatu yang lebih baik. Dalam erti kata lain, hijrah merangkumi perubahan jiwa ke arah yang lebih baik. Hati lebih baik, hati lebih tenang ya. Kalau dulu tak semayang, sekarang semayang. Ni kadang-kadang dia period tak berhenti, datang bulan tak berhenti. Lelaki pula tu tak kering-kering darah. Kesian betul orang lelaki tu. Tu yang dia tak pergi masjid, dia tak semayang tu. Datang bulan lagi teruk pada orang perempuan. Orang perempuan pun ada hari-hari dia ABC. Tahu ABC? Allah bagi cuti. Ini dia cuti sepanjang tahun. Jalan dia datang semayang pun 2 kali je. Aidilfitri, Adha, tu je. Yang lain tak datang. Sian orang tu. Tak tahulah apa jenis pad yang dipakai pun tak tahu. Jadi berubah. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Dulu semayang tapi semayang lambat, sekarang semayang cepat, awal waktu. Dulu semayang awal waktu tapi semayang seorang-seorang, sekarang semayang berjemaah. Semayang berjemaah berapa kali ganda pahala daripada semayang seorang? Berapa? Tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Berapa kali ganda? Berapa? Pandai. Tak ada pun dia jawab. Dalam 20 lebih macam tu lah, tak ada. Semua jawab 27. Maknanya semua orang tahu. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala ni tak nampak dengan mata kasar ni. Dengan hati je kita rasa. Dulu dah semayang berjemaah,
Tapi lepas habis bagi salam tu balik. Lepas ni tukar. Lepas bagi salam, duduk ikut imam, zikir, doa. Jangan dengar cakap orang-orang tu. Lepas mayang tak ada zikir-zikir, pergi balik tidur. Jangan dengar cakap orang tu. Kan? Melainkan emergency, sakit perut. Salahnya hari-hari sakit perut. Bagi salam sakit perut. Bagi salam, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar kata Nabi, pertama akan dijauhkan dari bala dan musibah, kedua akan dilampangkan dari segala kesempitan, dan ketiga akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. So, salah ke istighfar? Istighfar. Habis itu kita buat apa pula? Baca pula Fatihah balik semua kan. Lepas Allah majinam nanar, Allah majinam nanar, Allah majirnam nanar, Allah ma antas salam wa minkas salam wa laiki a'udu salam. Doa kepada Allah, kurniakan kesejahteraan dan keselamatan pada kita. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Habis baca Fatihah, kan kita baca pula ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sanatun wa la naum. Baca. Habis itu, ilana rabbana subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, puji Allah ni. Subhanallah bihamdina iman qa'iman abada, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Kan? Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, puji lagi. Mana ada setengah-setengah tu, rajin lagi dia buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang tak elok tu je cakap. Jangan dia dengar cakap orang yang lahir salah hari bulan. Itu tak boleh, ini tak boleh, apa pun tak boleh. Kan? Lepas tu doa pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Imam doa. Kita tinggal amin. Amin, amin. Walaupun tak faham. Kan? Orang perempuan kalau sembahyang kat rumah pun bagus. Roh suami doa. Ya Allah. Sekali orang lelaki jadi imam kat rumah macam tu lah. Macam doa majlis rasmi kerajaan. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah keberkatan kepada keluarga kami ya Allah. Sesungguhnya aku sayangkan istriku ya Allah. Anak pun pandang mak dia. Mak dia pandang depan, sibuk nangga-nangga. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Long, nama kau Long. Tapi orang perempuan kena dengar doa suami itu betul-betul. Mana yang tak jelas jangan diaminkan. Kadang-kadang suami itu dengar doa, ya Allah kau berikanlah aku, ya Allah, aku sudah lama ingin, ya Allah, kau pemudahkanlah urusanku untuk lagi ya Allah. Rezeki doakan amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin ya Rahim, amin, makbul. Suami doa apa? Apa dia? Suami doa apa? Tengok sangka buruk. Sangka buruk suami minta nak beli sport rim. Ish. Itulah dia orang perempuan, sangka buruk tak habis-habis. Makhluk paling jujur dalam dunia lelaki. Lelaki ni jujur sebenarnya. Cuma orang perempuan suka tanya soalan yang susah. Abang, betul ke kami dah gemuk? Allah. Susah betul soalan. Jangan salah jawab.
Gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk. Abang salah, kena marah. Jangan. Abang betul ke sedar gemuk? Ini bukan gemuk, ini maknanya kurang kurus. Sama lah tu. Marah juga. Jadi abang betul ke sedar gemuk? Tak adalah. Orang buta aja cakap kau gemuk ni. Dalam hati Allah saja yang tahu betapa gemuknya istrinya tu. Senang je nak ukur. Dulu dua-dua boleh masuk bilik air sama-sama. Sekarang plak. Boleh masuk. Maknanya apa tu? Dulu seorang betul tudung, seorang sikat rambut. Sekarang nak sikat rambut pun tak nampak. Cepatlah. Takkan tak tahu. Tapi kenapa orang perempuan nak kerja kurus? Biarlah gemuk, tetapi orang kata mantap. Orang lelaki kalau peluk tu zam, tak boleh habis, sazap situ je. Baru betul. Nak kurus-kurus mau apa? Alah. Betul? Memang. Cari suami itu sebab menurut kajian suami yang perutnya besar romantik. Dia balik-balik sayang gitu. Kan? Ya, Jadi tinggalkan kesalahan, tinggalkan dosa. Sebab Nabi sebut sesungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Tu sebab 4 amalan ni saya nak beritahu dekat semua, jangan lupa buat. Pertama, ni pesan saya, bingkisan saya untuk penduduk-penduduk di sini. Wahai penduduk-penduduk kampung Tualang 3. Kan? Asa Jaya yang dikasih sekalian. Yang pertama dalam hidup kita, jangan lupa amal apa? Nombor 1 amal, yang saya bagi ni mesti amal. Nombor 1 jangan lupa amal. Amalkan yang pertama. Dia dah siap rakam, dia tadi cepatlah bila nak cakap ni. Yang salin ni menggigil nak tarik lah. Kan? Yang pertama, jangan lupa selawat ke atas Nabi. Sebab apa? Sekali kita selawat ke atas Nabi, 10 kali Allah dan malaikat akan berselawat, yakni mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Bila kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maknanya kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu selawat. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Kan? Barang siapa yang sayangkan aku, dia akan apa? Hidupkan sunnah aku. Ya, kan? Siapa yang sayangkan aku akan hidupkan satu sunnah aku, dan siapa sayang aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Dan Nabi juga sebut, faman ahabba syai'an aksara bi zikri, barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebut nama Nabi dengan cara selawat. Macam kita kan sekarang kan, yang suka kat orang tu kita sebut apa? Kita sebut nama. Isabella adalah, suka kat Isabella. Fiona, terciptalah irama Fiona. Oh Fatimah, mana Fatimah? Fatimah mana Fatimah? Ya. Ada seorang Fatimah. Siti Haidar, suka kat Siti Haidar. Zalika, suka kat Zalika. Amalina, suka budak India atau budak Melayu tu. Ada Amalina, ada. Kan? Mana ada lagu lain? Kan? Mana ada lagu lelaki? Tak ada. Lagu lelaki tak ada. Samsul Debat tak ada. Memang tak ada. Datuk Temanggung pun tak ada. Tak ada tu. Tak ada. Tapi nama perempuan semua. Habis semua nama perempuan. Tapi yang lelaki yang ada seorang, iaitu Nabi kita. Selawat ke atas Nabi. Pertama, tu amalan yang pertama. Selawat ke atas Nabi banyak-banyak. Dan Nabi sebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil?
Kedekut. Orang Sarawak pandai cakap Arab. Tanya bakhil tahu dia. Belajar dengan siapa? Ustaz Piramli dia. Haji Bakhil. Kil ke sakil ke? Macam tu kan. Haji Bakhil, Haji Kedekut. Kan? Orang yang paling kedekut kata Nabi adalah bila disebut nama aku dia tidak berselawat. Tapi ingat, hanya untuk Nabi saja. Mana yang orang lelaki namanya Muhammad, kalau istrinya panggil Abang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan, hanya untuk Nabi saja. Faham? Dia pukul rata pula. Tu yang pertama. Kedua, banyakkan istighfar. Tu saya dah cerita tadi. Astagfirullah ataupun Astaghfirullahalazim ataupun Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ataupun Astaghfirullah innallaha kana tawwaba Astaghfirullah innallaha kana tawwaba ataupun pengulu sifar Allah man tarabila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Pun boleh. Yang Nabi tak ajar astaga, tu Nabi tak ajar. Faham? Budak-budak sekarang astaga tak ada makna. Seterusnya yang ketiga, ya macam terupa pula. Yang ketiga, banyakkan membaca hati Al-Quran. Apa kata hati Quran? Surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Baca sampai habis. Kan? Jangan tunggu hari Khamis malam Jumaat saja. Buatnya Khamis malam Jumaat tu ada hal, langsung tak baca minggu tu. Ya? Sebab apa? Surah Yasin ni istimewa. Malahan ada satu ayat tu kalau kita baca, salamun qaulam min rabbir rahim. Ni guru saya ajar ni. Salamun qaulam min rabbir rahim. Ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. Sambil tu dalam hati ya, Datuk ya, Wabi. Puan, jangan lupa letak dalam hati doa. Salamun qaulam min rabbir rahim. Ya Allah, mudah-mudahan dapat aku kahwin. Dalam hati. Salamun qaulam min rabbir rahim. Lagi. Salamun qaulam min rabbir rahim. Dapat aku beg baru. Salamun qaulam min rabbir rahim. Tapi tak payahlah sebut dalam hati je. Kemudian sampai ayat hujung tu, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dekat hu tu merujuk kepada niat kita yang tadi. Salamun qaulam min rabbir rahim tadi. Aku niatkan tadi kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah ia. Dia ada satu ayat lagi untuk orang lelaki baca, pandang mata isteri, baca, dia akan dengar, tunduk dengan cakap kita. Apa ayatnya? Tunggu selepas ini. Mana boleh bagi sekarang? Kalau bagi sekarang dia baca dulu. Dah kita baru nak baca tu. Tak jadi. Kita bukan takut bini, tapi bini menakutkan. Okey. Kan bini pangkat tinggi pula, DO. Dengan suami pun mana minit mesyuarat tau, jangan main-main. Ini contoh, bukan DO sini, tempat lain. Sini okey. Pegawai daerah sini bagus, contoh Iya, saya pernah tengok puan, seorang tu dia pengetua. Suaminya tukang kebun. Sekolah yang sama. Dekat rumah suami dia kata, di sekolah jangan panggil aku ni abang kau. Di sekolah kita profesional, panggil nama aja sebab kau pengetua, jaga kedudukan. Tak apa ke bang? Tak apa, profesional. Di rumah abang ketua, di sekolah kau pengetua. Baik bang. Besok tu Din angkat pasu tu sini. Pasu tu sini. Setepi sikit, kanan sikit. Lagi wan, situ dah. Okey dah. Keluar. Dengan suami tu. Balik suami dia balik rumah.
Assalamualaikum abang. Abang. Nah. Tolong gantung jaket abang ni, baju tukang kebun, jaket. Dia profesional. Betul, baguslah macam tu. Kan? Dia saling faham tak apa. Sebenarnya orang perempuan kena hari-hari belajar minta maaf dengan suami. Menurut kajian, suami mati dulu. Faham? Jadi malam tu betul, menurut kajian suami mati dulu. Kita semua nak mati ni, termasuklah dia. Orang perempuan tak tahu kenapa panjang umur tu, sebab persatuan ibu tunggal ada. Pernah dengar persatuan bapa tunggal? Mana ada? Panjang umur perempuan ni. Jadi orang perempuan setiap hari minta maaf dengan suami sebelum tidur. Abang, saya minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni, macam tu. Walaupun dia YB. Faham? Kena minta ampun dengan suami. Suami pula bila isteri, abang saya minta ampun, minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni. Yelah, samalah abang pun sama minta maaf. Macam tu. Ini bau kau tahu aku siapa. Janganlah macam itu. Ini tak, dia tak minta maaf setiap malam, itu yang dijamakkan setahun. Pagi raya baru nak minta maaf tu yang tak terkeluar dah. Banyak sangat dosanya dah. Suami jangan apa pula yang kau cakap ni. Aku ampun dengan jelas. Tak jelas. Patut terkeluar pula. Betul bang. Hari tu saya terambil duit abang 2,000. Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami 2,000? Sebenarnya salah tak ambil duit suami 2,000? Tak. Mana dia lah yang ambil tu. Salah, minta izin dulu. Suami tu pegang duit masjid, kau main ambil duit banyak, baik kita ambil kan? Iya, kesian suami tu. Tak maaf banyak-banyak, hari-hari minta maaf. Dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah SAW memperincikan lagi maksud ini kepada meninggalkan dosa dan maksiat. Sabda Rasulullah SAW, dan orang berhijrah itu adalah mereka meninggalkan kesalahan dan dosa. Maka definisi hijrah bukan sekadar perpindahan bentuk fizikal, tapi proses ke arah menjadi manusia yang lebih baik. Buruk kepada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Ketika menghuraikan hadis ini, maka kita tengok ini adalah kerana hikmah hijrah adalah memperkukuhkan ketaatan dan melepaskan diri manusia pada sebarang pengaruh jahat yang memberikan kesan kepada jiwa manusia hingga menyebabkan diri mereka terjerumus dalam kancah dosa. Oleh demikian, maka bersamalah kita menanamkan azam untuk melaksanakan perubahan diri pada lebih baik, bukan sekadar laungan, bukan sekadar sebutan yang mengiringi sambutan ma'al hijrah ini. Kalau kita tengok peristiwa hijrah ni, bila Nabi berhijrah, Nabi berkorban, Nabi berjuang, bukannya mengikuti jalan yang biasa. Jalan yang diikuti oleh Nabi itu bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa, jalan yang sukar, perjalanan yang penuh liku. Kalau Nabi nak senang, boleh nak? Boleh. Nabi bagi tahu, ya Allah, kau hantarkan seekor burak kepadaku, ya Allah. Naik burak sekejap dah sampai Madinah. Tapi Nabi tak buat macam tu, sebab Nabi nak tunjukkan, nak berubah kita kena berusaha. Tapi jangan bila dah berubah kita rasa kita lebih baik daripada orang. Jangan. Sentiasa berdoa, ya Allah, berikanlah kepada aku kekuatan agar terus istiqamah di jalanmu, ya Allah. Kadang-kadang orang nak berubah, apa halangan dia? Pertama, duit. Kenapa halangan duit? Dia dah biasa kerja di situ, akhirnya dapat tahu sumber duit company ni, syarikat ni ada kena-mengena dengan arak, ada kena-mengena dengan judi sebagai sumber nak bayar gaji staff. Tapi gaji kita mewah, bukan senang nak tinggalkan tempat kerja tu. Tak boleh, tempat lain tak boleh bayar aku banyak ni. Jangan lupa rezeki daripada Allah. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira wa sa'ah.
Barang siapa yang berhijrah niatnya kerana Allah, di jalan Allah, fi sabilillah, yajid fil ard, dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau, ada rezeki Allah berikan kepada kita. Saya hari ini pun dah berapa kali makan rezeki kan? Roti cheese 2 keping saya seorang, kari pap 4 biji. Ush. Macam mana nak diet kan? Macam tu lah. Rezeki nak Allah bagi, Allah bagi. Syukur, alhamdulillah kan? Kita risau-risau sangat. Dulu masa saya bekerja, ada je gogi kau berhenti kerja, dah ada gaji bulan-bulan, pangkat tinggi, kenapa berhenti? Saya kata nak buat macam mana? Dia ceramah lagi banyak daripada jadi pengarah, macam mana? Kenalah berhenti kan? Berhenti, alhamdulillah kan? Jadi makna kata jangan risau. Sebab apa? Rezeki Allah bagi. Ada orang sebut apa? Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Dia kata macam tu. Woi, lain macam soalan tu. Saya kata bukan masalah alamat tu, tapi masalah orang yang duduk dekat alamat tu. Kenapa pula? Kita jangan ingat rezeki itu sama macam yang kita nak. Kita ada 10 benda yang kita nak, 7 Allah dah bagi, kita sibuk cakap 3 yang kita tak dapat. Kita marah anak tak masuk universiti, tapi kita lupa dulu kita, aku nak sangat anak. Ada anak. Ada orang tu kahwin, susah nak dapat anak, seorang je anak dia, sampai sudah itulah intan payung belian dia, satu je. Ada orang tu pula rajin sangat, setiap tahun beranak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam dia jawab, bagi salam dia jawab, beranak terus. Ada orang bagi salam jawab tak beranak-beranak, ada juga. Syukur anak sampai 12, sampai terlupa nama anak tu siapa. Halong, Angah, Halang. Nama kau siapa? Kau betul ke anak aku ni? Dia kata. Terlupa dia. Kadang Allah tak bagi rezeki kita naik pangkat, Allah bagi rezeki apa? Isteri ramai. Contoh. Tapi bagus saya tengok orang perempuan sini senyum je, maknanya dia orang dah mula terima lah konsep tu kan? Betul tak? Benda baik kan? Betul tak? Betul ke tak? Tak kan? Ustazah dekat Kuala Lumpur tu cakap poligami ni bagus dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya tanggungjawab, yang ketiganya bukan suami saya, dia kata. Yang penting bukan suami dia. Allahu Akbar. Alah, yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak perempuan? Yang tu kuat kau jawab ya. Tak adalah. Kerana Allah tak bagi rezeki kita duit banyak, Allah bagi rezeki kita isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi, lempar sayur jadi daging. Dia masak apa pun sedap. Dia masak mi kolok jadi laksa, masak laksa jadi mi kolok. Hui, macam mana dia buat tu? Seronok tu, makan dia punya sedap. Dia goreng ayam je, goreng biasa, sedap sampai ke siku. Sedap sungguh. Ada tu rezeki. Dia tak dapat rezeki duit banyak, dia tak kaya, tapi suami romantik. Suami balik, sayang kat mana? Kat sini lah, abang kat mana? Romantik je. Sayang, janganlah lama sangat tinggalkan abang. Abang rindu ni. Abang, saya masuk toilet. Teruk betul. Romantik kan?
Cuba ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi romantik apa? Nabi panggil isteri Nabi macam mana? Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik dia buat. Wahai pipi, apa pipi kau ni ha? Tak tahu pipi dia jenis apa, tak tahulah. Nak kata merah, biru, biru, kuning kata kan. Nabi, kalau isteri Nabi nak naik kenderaan, Nabi tadah dengan lutut jadi tangga tu. Kita kalau nak buat tu, kaji dulu kilogram bini kita berapa. Jangan main tadah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang kau makan ni midahul. Perak patah pula. Allahu Akbar. Tengok. Nabi kalau minum, Nabi akan tengok bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum dekat sini abang pun minum dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jelas. Saya bukan nak minum sangat, contoh. Faham tak? Satu lagi, YB, Puan Dio, Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Malam ni buat. Saya ceramah dekat Johor, makcik tu jawab, tak muat besen. La ilaha. Siapa suruh pakai besen? Jumpa imam, mam nak pinjam bekas mandi jenazah tu, pinjam. Besar sikit. Itu gelak kesawan tu sama. Nabi dengan isteri Nabi dikatakan mandi bersama tu tanpa surat benang. Istrinya siram pada Nabi, Nabi siram balik pada istrinya. Bila istrinya siram pada Nabi, Nabi kata, cukup wahai istriku, habis air ini nanti. Ada orang perempuan jawab, tak terdaya nak nengoknya. Siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu, agak-agak aja. Mana bang? Abang mana bang? Mana bang? Buka lampu dah terbaring orang tua tu. Terperanjat. Tak kisahlah, romantik. Jangan lupa tau, Mah buat tau. Buat ni ya. Itulah dia. Rezeki Allah bagi macam-macam. Kadang Allah bagi rezeki kan panjang umur. Tengok makcik-makcik ni umur berapa dah? Berapa umur dah? 80? 61. Dah 61. Umur 61. Makcik yang belakang tu berapa umur makcik? Berapa umur? 20? Berapa? 60. Semua memang kategori 60 ke duduk sini? Makcik tu belakang tu berapa? Ya, makcik berapa? Berapa? Belakang tu belakang. Berapa? 64. Saya pun macam tak percaya tau. Umur saya dah 25 tahun. Umur saya 25 tahun dengan 20 tahun pengalaman. 25 umur, 20 pengalaman. Jangan dicampurkan. Macam itulah umur. Kan? Sebenarnya usia tua ni pencapaian. Allah bagi. Yang paling bagus sekali, umur meningkat, tapi Allah bagi juga kesihatan. Itu penting. Ini doa, panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Sebenarnya doa yang betul, ya Allah, jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Allah, bila lah nak mati ni? Dulu minta panjang umur. Betul tak? Panjang umur biarlah tidak menyusahkan orang. Jadi apa-apa pun sebagai kesimpulan, saya selalu pesan untuk berubah menjadi lebih baik, ada beberapa perkara yang kena ada. Pertama, kita kena banyak bersabar dalam hidup kita. Banyak sabar. Sabar banyak-banyak. Jangan nak marah aja, sabar. Jangan cepat, jangan melenting, jangan merungut, sabar. Lambatnya penceramah ni sampai, sabar.
Sama, dia akan sampai juga. Yang kedua, syukur, bersyukur dengan apa Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi kita sihat, Tuhan bagi kita anak, walaupun anak kita mungkin taklah pandai sangat akademik mungkin, tapi rupanya dia bagus dalam bidang kemahiran. Contoh, kadang-kadang dalam 7 orang anak, 6 orang ni semua pandai-pandai, yang seorang ni tak pandai. Kau ni tak pandai, kau ni bodoh, kau ni tak pandai. Tapi rupanya bila kita sakit, dia yang jaga kita. Kemudian tawakal, serah pada Allah banyak-banyak. Yang keempat, belajarlah untuk redha dengan apa juga Allah bagi. Allah bagi sakit, alhamdulillah, Allah bagi aku rehat, syukur. Kemudian ikhlaskan hati kita, insya-Allah selamatlah hidup kita di dunia dan di akhirat. Macam YB itulah, YB tolong-tolong orang, keluarkan duit sana, keluarkan duit sini, cari peruntukan, mudah-mudahan adalah pahala. Ikhlaskan hati kerana Allah. Barang siapa yang berbuat sesuatu kerana mengharapkan pengiktirafan manusia, percayalah dia akan kecewa. Tapi mengharapkan pengiktirafan Allah, mungkin Allah bagi kesihatan, Allah bagi keberkatan pada hidup kita, yang itu lebih penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Bak kata orang, budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik, pihak majlis menjemput, rasa nak junjung.